Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di dalam sebuah tazkirah ringkas bertajuk Mendalami Ilmu Tauhid. Mendalami Ilmu Tauhid, iaitu modul ke-7. Alhamdulillah, hari ini kita nak mantapkan akidah dan amalan hendak mendalam ilmu tauhid dan syariat sebagai teras dalam kehidupan serta melaksanakan dari diri, keluarga dan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang ternyata. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada usia ni, setiap manusia akan menghadapi keadaan berbeza berbanding zaman remaja. Di dalam dewasa ini, mereka lebih mempunyai keinginan sama ada membawa kepada kehidupan yang positif ataupun negatif. Bagi insan yang meningkat dewasa, keinginan untuk hidup ke arah yang lebih baik menjadi impian mereka, terutama melalui peringkat tahap pembelajaran individu itu. Seterusnya, membawa keinginan untuk mencari pekerjaan yang terbaik, memiliki pasangan yang terbaik dan bertanggungjawab ke atas keluarga yang dibina. Selain itu, pada peringkat ini bertanggungjawab sebagai seorang individu Muslim, pastinya sudah di dalam jiwa mereka untuk membangunkan hidup yang lebih mantap dan sempurna, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendalami ilmu pengetahuan agar menjadi seorang individu Muslim yang lebih berjaya dan produktif. Saudara-saudari yang saya kasihi lagi sayangi, konsep tauhid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, asas untuk terus dalam kehidupan dunia malah di akhirat, yang kepada mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Di dalam erti kata yang lain, kita wajib percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil bersifat kekurangan. Mustahil, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Saudara-saudari sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat saya sebuah kisah turunnya surah Al-Ikhlas. Sebahagian riwayat menerangkan sebab turunnya surah Al-Ikhlas itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan pindah dari Mekah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Baginda melihat jauh dari belakang ada seorang hamba Allah itu sedang mengejar beliau dengan kenderaan berkuda. Maka di saat itu turun Jibril alaihissalam mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, Sukarah, nama yang jejaka yang mengejar Rasulullah adalah namanya Surakah, sedang mengejar kamu dari belakang. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bumi agar patuh padamu. Patuh padamu itu ialah patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian sampailah Suragah di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera menyerang Rasulullah dengan pedang yang ada pada tangannya, tetapi dengan takdir Allah,
Suraga tersebut dan kudanya tertenggelam di dalam bumi sehingga terperdaya, tidak terperdaya, tidak boleh buat apa-apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang dan yang pemuda tu, Suragah tu berkata, "Tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Muhammad," dia tanya, menjerit. "Aku tidak akan berbuat sesuatu pada engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik Suragah dan kudanya dari dalam bumi. Ini akhlak Rasulullah. Suragah pun selamat dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhannya. "Apakah Tuhan kamu itu terdiri daripada emas atau perak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunduk kepalanya sebentar. Kemudian turunnya Jibril alaihi salam dan berkata, "Wahai Muhammad, turunlah ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Serba sedikit saya berkongsi pengalaman dan juga kisah turunnya surah Al-Ikhlas, ya. Pembinaan iman mendalami pengertian dan prinsip rukun iman yang 6 sebagai asas kepada kehidupan seseorang muslim. Iman inilah yang akan menggerakkan perjalanan hidup seseorang dari segi niat hati, percakapan dan perbuatan. Suka saya berkongsi di sini, dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang pelayar di lautan. Telah banyak kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarlah dengan takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat lautan hidup ini. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Rosham Abdullah daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim dari daerah Keluang. Sekian itu saja. Kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.